datang ke channel Pencipta Novel. Untuk video kali ini saya akan teruskan membaca bahagian ke-7 cerita kisah seram Alisha. So pada yang baru nak dengar, boleh like dan share saya punya channel, subscribe dan jangan lupa untuk tekan button loceng supaya korang boleh dapat notifikasi video terbaru saya. Jom kita teruskan. Ayu yang baru selesai mandi terus keluar dari bilik air. Kemudian terus sahaja mencapai baju dan seluar di dalam almari. Cukuplah bersiap hanya ala kadar sahaja. Rambutnya yang ditarik dengan kasar di dalam bilik air sebentar tadi masih lagi bersisa sakitnya. Entah kenapa, degupan jantungnya berombak kencang. Cuba mencari punca dari mana datangnya bunyi kaca pecah itu. Tiba-tiba pintu bilik tidurnya dikuak kasar oleh Alisha. Alisha meluru masuk, lalu memeluknya. Ayu yang melihat Alisha berkeadaan begitu, mula terpinga-pinga. "Makcik, ada orang pecahkan cermin tingkap tadi." Lepas tu, Alisha nampak ada orang nak panjat naik di bilik Alisha. "Cepat makcik, kita kena larikan diri," pujuk Alisha dengan linangan air mata. Wajahnya kelihatan pucat dan benar-benar berada dalam ketakutan. Ayu cuba mententeramkan Alisha agar tidak panik. Lantas, Ayu membawa Alisha keluar dari bilik dengan berhati-hati agar penceroboh yang masuk ke dalam rumahnya tidak menyedari tindakan mereka. Kemudian, Ayu dan Alisha berjalan ke bilik paling hujung, bilik yang telah dibuat stor oleh Firdaus. Pintu stor itu terus dibuka dengan perlahan. Lalu Ayu menyuruh Alisha masuk dan menyuruk saja di dalam stor, sehingga keadaan benar-benar selamat. Pada mulanya, Alisha enggan. Tetapi setelah puas dipaksa oleh ibu tirinya supaya diam dan duduk saja di dalam stor, itu adalah cadangan yang terbaik untuk Alisha setakat ini. Akhirnya, Alisha mengalah dan pasrah demi keselamatannya dan ibu tirinya. Buat pertama kali juga dia mendengar kata dari ibu tirinya. Pintu stor yang menempatkan anak tirinya itu terus ditutup rapat, namun dalam keadaan yang perlahan. Justru itu, sempat matanya melirik jam yang tergantung di dinding. Hampir ke pukul 9 malam. Ayu menyekat air matanya yang mula mengalir deras. Saat ini, dia benar-benar buntu. Pada siapa untuknya meminta bantuan di saat suaminya bekerja di luar kawasan. Sedangkan ada manusia yang tidak diundang mula berlega-lega di dalam rumahnya. Dalam pada itu, kakinya menapak perlahan-lahan menuju ke setiap bilik. Cuba untuk mencari kelibat penceroboh yang telah memecahkan cermin tingkap bilik Alisha, lalu mencerobohi ke bilik Alisha. Mujur Alisha sempat melarikan diri, justru ternampak kelibat penceroboh yang cuba untuk menyelinap masuk ke bilik tidurnya. Sebatas itu juga, dia berlari keluar dan masuk ke dalam bilik ibu tirinya. Kebetulan Ayu baru saja selesai mandi. Terperanjat Ayu apabila melihat Alisha tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Dalam pada itu, sekilas itu juga Ayu teringat pisau di dapur. Semuanya demi untuk melindungi dirinya sendiri dan juga anak tirinya itu. Tetapi, untuk menuju ke dapur terasa jauh baginya kerana terletak di tingkat bawah, sedangkan dia perlu melindungi Alisha. Ketika di dalam biliknya lagi, dia dapat melihat ketakutan yang terpamer di wajah Alisha. Saat ini hatinya mula berbolak-balik, sama ada ingin turun ke bawah atau untuk mengambil pisau di dapur, ataupun tetap berdiri dan menyuruk di tingkat atas bersama Alisha. Jantungnya mula berdegup kencang. Ayu terasa dadanya mula sempit. Terasa sukar untuk bernafas dalam situasi genting ini. "Kenapa sekarang?" gerutu hatinya. Terasa bagaikan tidak cukup untuk bernafas. Dia cuba untuk bertenang, kemudian menarik nafas sedalam-dalam dengan perlahan, lalu dihembuskan melalui mulutnya. Cara begitu dilakukan berulang kali agar dadanya yang terasa sesak itu dapat dinetralkan. Lantas, dengan kekuatan yang masih berbaki, Ayu terus berlari anak sambil menuruni anak tangga, cuba untuk menyelamatkan diri dari menjadi mangsa kepada si penceroboh itu.
Saat ia berlari menuju ke dapur, hampir saja dia hendak terjatuh di atas lantai kerana pijakannya sesuatu cecair likat yang berada di atas lantai tersebut. Dia berhenti seketika, cuba untuk memastikan apakah cecair likat yang hampir membuatnya terjatuh di dalam suasana samak itu. Kemudian, dia terus mencuit cecair itu di hujung jari telunjuknya, lalu menghidunya. Bau darah. Ayu benar-benar terkejut. Rupa-rupanya cecair di lantai itu adalah darah. Ayu meraba-raba celahan pahanya. Kering. Ayu menarik nafas lega. Wujud itu bukan darahnya. Lalu perutnya diusap penuh emosi. Tanda syukur pada Ilahi. Kandungannya yang baru masuk ke 16 minggu masih tetap utuh di dalam rahimnya. Darah siapa ni? Ayu mula membuat persoalan. Saat ini fikirannya mula celaru. Darah siapakah itu? Adakah darah ini darah si penceroboh? Ayu mula fikirkan yang bukan-bukan saat ini. Fikirannya mula mengundang emosi ketakutan. Dia mula terfikir kandungannya dan juga suaminya. Saat ini juga pelbagai andaian dan telahan yang mula berlega di kotak fikirannya. Bagaimana boleh ada darah di atas lantai di ruangan ini? Sedangkan sebelum ini, tidak ada sedikit darah pun di atas lantai itu setengah jam yang lalu. Sebelum dia pergi ke bilik tidurnya yang terletak di tingkat atas untuk mandi. Justru itu tanpa berlengah, Ayu terus menuju ke dapur. Suis lampu yang terletak bersebelahan dengan peti ais terus ditekan. Suasana di lampu mulai terang benderang. Lantas, laci kabinet dibuka. Sebaik sahaja laci dibuka, Ayu benar-benar terkejut. Ya Allah, mana semua pisau-pisau ni? Bukankah semua aku letak dekat sini? Matanya melilau mencari pisau di dalam laci kabinet. Dalam pada itu, Ayu terus memaksa dirinya mencari pisau di serata ceruk dapur. Sudah sehabis daya dia cuba mencari ke semua pisau di dapur, namun tidak berhasil. Ayu mengeluh berat. Dia mulai terduduk di atas lantai dapur kerana kepenatan mencari pisau di dapur. Dia cuba mencari sedikit ruang untuk bernafas. Kepalanya mula terasa pening akibat dari keletihan dan ketakutan yang melampau. Dia tahu dia kini sedang berhadapan dengan risiko mengalami tumpah darah ataupun keguguran. Semenjak mengetahui dirinya hamil, dia selalu mengalami pening kepala dan terasa cepat keletihan. Sangkaannya, situasi seperti itu berkemungkinan alahan biasa ketika hamil ataupun pembawakan budak. Namun, menurut doktor yang merawatnya, Ayu mengalami kekurangan hemoglobin dalam darah. Walaupun itu satu perkara biasa bagi ibu-ibu hamil, tapi ia tidak boleh dipandang mudah. Tiba-tiba, dia terdengar sesuatu. Dia mula memicingkan telinganya. Kedengaran seperti bunyi tapak kaki seseorang sedang berjalan ke arah dapur. Perlahan-lahan, derapan kaki itu menuju ke dapur. Ayu dapat merasakan penceroboh itu kini menyasarkan dirinya pula.
Ayu menelan air liur. Ya, derapan kaki itu sedang menuju ke arahnya. Dia cuba mengesot ke belakang. Perlahan-lahan dia mengundurkan ke belakang, betul-betul bersebelahan tepi kabinet dapur, dan akhirnya tersandar terus ke dinding. Kini tiada arah untuk dia mengundur lagi. Ruang di tepi kabinet itu sememangnya cukup-cukup untuk tubuhnya menyorok dari penceroboh itu. Batang tubuhnya mula menggeletar tanpa dapat ditahan lagi. Dalam pada itu, mulutnya ditutup dengan kedua-dua tangannya dan peluh mulai mengalir dan membasahi dahinya. Derapan kaki itu semakin lama semakin hampir. Kian sesak saat derapan kaki itu semakin menghampirinya. Tiba-tiba, "Cari pisau ini ke?" Penceroboh itu bersuara sambil tersenyum sinis kepadanya. Penceroboh itu menunjukkan pisau yang dipegangnya itu ke arah Ayu. Mata Ayu mula tertumpu pada bilah pisau yang tajam itu. Bilah pisau itu dipenuhi dengan darah. Kemudian mata Ayu teralih semula ke wajah penceroboh itu. Buntang matanya saat memandang si penceroboh itu. Ayu terkedu, tergamam saat melihat wajah si penceroboh yang dimaksudkan Alicia. Sungguh tidak disangka. Kau siapa?" jerit Ayu apabila melihat seseorang yang muncul secara tiba-tiba di hadapannya, sambil menunjukkan pisau yang dicari Ayu. Ayu tidak dapat mengenal pasti siapakah sebenarnya penceroboh itu, memandangkan penceroboh itu memakai penutup wajah. Hanya bahagian matanya sahaja yang kelihatan. Di saat ini, Ayu benar-benar tergamam. Tidak tahu apa tindakan yang sepatutnya dia lakukan pada penceroboh itu. Dia juga tidak tahu pada siapa dia meminta tolong. Memandangkan telefon rumah ada di ruang tamu, manakala telefon bimbitnya berada di dalam bilik. Saat ini dia benar-benar terdesak. Dalam pada itu, Ayu cuba mengamati siapa gerangan si penceroboh yang lagak seperti lelaki yang sedang berada di hadapannya. Justru dalam keadaan terkejut, Ayu cuba mengesot dan berundur ke belakang. Tetapi tidak boleh kerana terhalang oleh dinding di belakangnya. Kini, Ayu seakan terperangkap di ruangan yang kecil itu. Mahu berlari ke depan, penceroboh itu sudah berdiri di tengah-tengah antara pintu dan dapur. Seakan cuba menghalang Ayu dari melarikan diri. Namun, sebolehnya, Ayu tidak mahu terlalu cepat berputus asa tanpa mencuba. Setidak-tidaknya, andai dirinya mati di tangan penceroboh itu sekalipun, biarlah selepas dia cuba, walaupun dengan pelbagai cara. Lalu, Ayu segera bangkit dan memandang tepat ke arah penceroboh itu. "Beritahu aku, siapa kau? Apa salah aku pada kau?" jerit Ayu lagi pada penceroboh itu. Terlihat ada manik-manik jernih di kelopak matanya. "Hahaha." Penceroboh itu ketawa seakan mengejek pertanyaan Ayu. "Kau tak salah pun, tapi aku terpaksa," jekah penceroboh itu tanpa rasa bersalah. "Kalau aku tak bersalah, kenapa aku dijadikan mangsa?" soal Ayu dalam nada yang menekan. Tiba-tiba, sebaik saja Ayu berkata demikian, satu pukulan hinggap di atas kepala si penceroboh itu, sehingga tersembam si penceroboh itu jatuh tertiarap betul-betul di hadapan Ayu. Ayu yang melihat keadaan itu terus terperanjat dan secara automatik kakinya terundur ke belakang dalam beberapa langkah. Ayu tergamam.
apabila melihat situasi yang mencemaskan itu. Siapa yang memukul kepala si penceroboh itu? Hanya melihat kayu sebesar lengan orang. Tak sahaja. Muncul dari mana? Dari arah ruang tamu. Lalu terus hinggap di kepala si penceroboh. Penceroboh yang tidak tahu nasibnya terus tertiarap begitu sahaja tanpa dipedulikan. Namun, apa yang berada dalam fikiran Ayu sekarang, siapa pula yang memukul kepala si penceroboh itu? Malah, di saat ini juga, dia tidak terfikir langsung olehnya untuk membuka topeng si penceroboh itu. Dalam keadaan yang panik, melilau matanya mencari siapa gerangan yang memukul kepala si penceroboh itu. Siapa? Jerit Ayu sambil matanya tersorok memandang ruang tamu yang sama itu. Dengan ruang belakang yang masih berbaki, Ayu menapak lagi ke belakang. Kali ini hatinya mula bertanya-tanya, siapa pula orang kedua yang kini berhadapan dengan si penceroboh yang masih pengsan itu. Makcik sayang. Ayu terkejut saat namanya dipanggil oleh seseorang dari ruang tamu yang gelap itu. Tubuhnya mula menggeletar di saat namanya dipanggil dengan nada yang menyeramkan. Makcik. Kedengaran lagi namanya dipanggil buat kali kedua. Siapa tu? Siapa kau yang telah memukul kepala si penceroboh ni? Kawan ataupun lawan? Soal Ayu lagi pada pemilik suara itu secara gagap. Tiba-tiba, aku. Sekali lagi Ayu terkejut. Malah bukan saja terkejut tetapi terus jatuh terduduk kerana terlalu terperanjat. Sehingga terasa sakit di bahagian perutnya kerana kesan terjatuh itu. Perutnya yang sakit itu sempat diusap-usap, mengharapkan bayi di dalam perutnya itu selamat. Elisha? Ayu tersenyum. Rupa-rupanya Elisha yang telah memukul kepala si penceroboh itu dan telah menyelamatkannya tadi. Ada sedikit kelegaan di hatinya. Terima kasih Elisha sebab selamatkan makcik. Mujur Elisha ada, ucap Ayu sehingga berjalan menuju ke arah Elisha. Selepas dia, kau pula akan aku bunuh. Aku bukan Elisha. Mata Elisha memandang tepat ke wajah Ayu. Elisha, kenapa cakap macam tu? Ayu berasa pelik. Kalau yang bercakap itu bukan Elisha, tetapi siapa? Mendengar sahaja kata-kata dari Elisha itu, Ayu terus mematikan langkahnya. Kakinya terus terkaku, berhampiran dengan si penceroboh itu. Aku bukan Elisha, bentak Elisha dengan suara yang menekan. Sesekali kedengaran suaranya bertukar garau. Malah matanya seakan meliar memandang suasana di sekitarnya. Seakan terasa dirinya panas. Kau Elina? Ayu mula bertanya lagi. Aku bukan Elina. Aku bukan siapa-siapa. Kedengaran suara Elisha mula menepik dengan kuat. Terlihat ada kegelisahan dan perasaan tidak senang pada Elisha. Habis tu kau siapa? Ayu bertanya lagi dalam keadaan memaksa. Tiba-tiba, mata Elisha merelung ke arah si penceroboh yang masih pingsan itu, kesan dari pukulannya tadi. Aku benci dia. Hantarkan aku ke tempat asalku. Hantarkan. Kalau tidak, nyawa gadis ini yang aku pinjam tubuh ini akan jadi galang gantinya. Bersambung.